اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني يهدي قلبي حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. سيدنا رب العظيم ورسوله الكريم المقربين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي خلت سيدتي أديك لا إله إلا الله ولا شريك له ونقول الحمد على كل شيء قدير. Qasas 44 perenggan yang 136 ke atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Haddad. Kata al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, wa nafa'na bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahawa sehingga kamu berfikir pada akhlak dan amalan yang Allah sifatkan dengannya akan para walinya dan musuhnya, dan pada apa yang dia sediakan buat dua kumpulan itu sekarang dan akan datang. Allah SWT. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad selepas dia menasihati, mengajarkan kita berfikir tentang kematian dan dekatnya mati dan berfikir tentang kehidupan selepas mati. Satu, Imam Haddad mengajarkan kita untuk merenung, berfikir tentang akhlak dan amalan yang Allah sifatkan para walinya dan musuhnya, dan apa yang dia sediakan buat dua kumpulan itu sekarang dan akan datang. Dalam dunia ini ada dua kumpulan saja, tak kira di timur ataupun di barat, bangsa apa saja, negara mana saja, ada dua saja manusia. Yang pertama dipanggil awliya Allah, yang kedua a'da Allah. Jadi al-Imam Haddad suruh kita berfikir, merenungkan akhlak-akhlak dan amalan dua golongan ni. Allah SWT. Dan apa yang Allah sediakan kepada mereka dua golongan ini pada masa sekarang itu di dunia, dan masa akan datang apa mereka akan dapat. Siapa mereka ini? Yang pertama wali Allah, yang kedua a'da Allah. Wali ini mereka-mereka yang dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan para a'da Allah itu musuh-musuh Allah yang mereka jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada hidayah Allah, dan jauh daripada Allah SWT, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Wa qala ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Wa qala ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ila akhir surah. Qala ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum, ila qawlihi ta'ala, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah SWT. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berkebajikan itu berada di dalam tempat yang penuh nikmat. Allah SWT. Dan sesungguhnya orang-orang yang jahat itu berada di dalam neraka jahim. Kesudahan bagi orang yang baik yang banyak buat kebajikan, mereka orang yang disebut al-abrar. Allah SWT. Kesudahan mereka adalah kenikmatan. Mereka akan Allah tempatkan di tempat yang penuh dengan nikmat. Allah SWT. Itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang jahat, durhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu akan berada di dalam neraka jahim. Ini jauhnya beza kesudahan dua golongan. Golongan yang baik, para wali, kesudahannya syurga yang penuh dengan nikmat. Ada Allah, orang yang memusuhi Allah, Allah SWT. Golongan yang mendahkai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, kesudahan mereka adalah siksa azab neraka jahim. Dan firman-Nya Ta'ala, maksudnya Imam Haddad suruh kita merenung, kita nak jadi golongan yang mana, golongan mana yang lebih baik. Kena renung baik-baik.
Kalau kita nak dapat, kalau kita nak jadi golongan yang terbaik, yang mendapat nikmat yang kekal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita mengikuti para awliya Allah Subhanahu Wa Taala, bersifat seperti sifat mereka. Dan firman Allah Ta'ala, maka apakah orang yang dulunya beriman sama seperti orang yang dulunya fasik? Mereka tidak sama. Maksudnya tidak sama orang yang fasik dan orang yang beriman. Orang fasik nanti di akhirat kena azab, orang beriman dapat syurga nikmat. Tak sama tu. Allah senang. Dan firman-Nya Ta'ala, maka adapun orang yang memberi sumbangan dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka akan kami permudahkan dia untuk perkara yang mudah. Hingga akhir surah, dapat syurga. Allah senang. Orang yang baik, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, hanya sahaja orang yang firman Allah Ta'ala lagi, hanya sahaja orang beriman itu orang-orang yang apabila disebutkan Allah, gemetarlah hati-hati mereka. Ini sifat pula, sifat orang beriman, sifat awliya kasih Allah. Bila disebut Allah, disebut nama Allah, gemetar hati-hati mereka. Allah senang. Hingga firman Allah Ta'ala, bagi mereka darjat-darjat di sisi Tuhan mereka dan keampunan dan rezeki yang baik. Okay. Ini darjat, kelebihan orang yang bertakwa pada Allah, para wali Allah. Mereka dapat darjat-darjat yang mulia, yang tinggi di sisi Allah dan keampunan Allah. Bahkan mereka dapat rizqun karim, mereka dapat rezeki pula. Allah rezeki pula. Terus وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إلى قوله تعالى ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. Firman Allah Ta'ala lagi, Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan yang beramal saleh, yang melakukan amal saleh, dia akan menjadikan kamu pengganti, itu khalifah di muka bumi ini, seperti mana dia menjadikan pengganti orang yang sebelum mereka. Maksudnya orang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapat kelayakan. Allah akan jadikan mereka khalifah di muka bumi. Khalifah, Allah, kedudukan yang sangat mulia. Allah senang. Dan firman Allah Ta'ala lagi, tengok para sahabat Nabi SAW, mereka itu Allah SWT, khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu rombongan as-sahabah waktu mana keluar daripada bumi Madinah berdakwah ke jalan Allah, sampailah sekumpulan as-sahabah ke bumi Afrika. Dan bumi ini penuh dengan binatang buas. Bila sampai, Allahumma salli ala Muhammad, para as-sahabah melihat banyaknya binatang-binatang buas, binatang-binatang yang boleh memudaratkan manusia. Waktu itu as-sahabah mengatakan, sambil menghentak kaki di bumi, mengatakan, hai semua binatang-binatang, kami ini para sahabat Nabi SAW, berpindahlah kamu semua daripada tempat ini, kami nak duduk, kami nak berdakwah di sini. Maka pada waktu itu, dalam riwayat, binatang semua berpindah ke tempat yang lain. Bahkan mereka membawa sekali anak-anak, cucu-cucu, maksudnya apa? Keluarga-keluarga mereka bawa sekali semuanya. Berpindah beramai-ramai binatang menuju ke tempat yang lain ataupun ke tempat yang lebih pendalaman. Kenapa? Mentaati khalifah-khalifah Allah, itu para sahabat Rasulullah. Itu orang beriman dan beramal soleh, Allah akan lantik mereka menjadi khalifah. Walaupun kadang-kadang orang tak lantik mereka di khalifah, tapi mereka telah menjadi khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah senang. Tuan Guru Fatih Jisa diceritakan dia awliya ni depa khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Khalifah ni tak semesti dia merintah satu negeri jadi menteri besar ataupun satu negara jadi perdana menteri, tidak. Allah senang. Boleh juga dia khalifah itu khalifah rohani, dia mentadbir, dia menguasai kerohanian. Allah senang. Boleh juga dia khalifah, Allah senang, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, contoh binatang dan sebagainya. Ataupun dia khalifah kepada orang yang mengikuti dia, muridnya,
muhibbinnya khalifah. Allah Subhanahu. Okey ya. Allah Subhanahu. Jadi Allah Subhanahu. Allah Subhanahu. Fatih Jisa aulia Allah. Aulia Allah semua mereka khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Fatih Jisa diceritakan pernah nak murid dia tengok dia berjalan di Mahang sana, ada lembu-lembu tengah berjalan, ada lembu tengah makan rumput. Bila lembu tengok dia sedang lalu, lembu berhenti makan rumput, lembu berhenti berjalan, semua lembu tunduk dia, hormati dia, Pak Tijisa. Sampai dah tepi baru lembu sambung makan rumput. Okey ya. Pak Tijisa pernah diceritakan, ni wali Allah di Kedah lah. Pernah satu hari diceritakan ada seorang tengah mengai ikan, tak dapat-dapat. Mengai ni maksudnya mancing ikan lah, tak dapat-dapat di sungai dekat dengan rumah dia. Dia Pak Tijisa ni juga, dia adalah tok menakan pada mentua saya. Sangkut juga lah, sangkut lah. Ada kot adik-adik tu. Belah mentua kita, pak menakan mentua kita tu, Pak Tijisa tu pak menakan dia. Dan pak mentua kita duduk dalam Mahang lah, asal Mahang. Adik-beradik lah semua tu, adik-beradik belah pak mentua kita. Allahumma salli ala Muhammad. Pak Tijisa diceritakan satu hari pernah orang mengai dalam sungai, tak dapat ikan. Dia kata, kau mengai apa tak dapat ikan? Dia kata, buat main kamu punya timba dia mengai nak buh ikan dalam tu lah. Letak timba tepi sungai, dia kata apa? Ikan semua masuk. Semua masuk ikan dalam tu. Awliya Allah Subhanahu Wa Taala, khalifah Allah. Okey ya. Allah jadikan makhluk-makhluk ini berkhidmat pada mereka, khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu saja. Dia letak itu, dia kata ikan semua masuk dalam ni semua masuk. Akhirnya orang tu balik terus lah. Balik terus. Allah Subhanahu. Itu awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Teh ada Tok Selehong. Dia sahabat kepada Tok Genali. Zaman-zaman ni mereka awliya-awliya besar di negeri Kelantan. Tok Selehong diceritakan dia pernah menjala di atas darat. Dia tak pergi sungai. Mungkin saya bawa orang mengajak apa semua dakwah, tak ada nak pergi sungai, nak pergi cari ikan di sungai. Dia buat apa? Dia ambil pukat nak jala, dia lempar atas darat, dia tarik penuh dengan ikan. Macam mana tu? Karamah. Allah jadikan alam ini khidmat pada mereka. Ni khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka sepenuh hati khidmat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini Allah jadikan khidmat pada mereka, para khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Tunggu Jilfa'i dulu, wali-wali dulu, makhluk khidmat pada mereka khalifah Allah, mereka awliya Allah. Allah Subhanahu Muhammad, mereka orang yang beramal salih. Allah Subhanahu, Allah jadikan mereka la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Ada seorang awliya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Tunggu Jilfa'i, dia pergi ke bukit nak kutip kayu api. Tiba-tiba main singa, bukan nak terkam dia. Singa tawarkan untuk tolong bawa kayu api kat dia. Akhirnya dia letak kayu api atas singa dan dia rabat singa tu di kendaan dia. Orang dulu. Okey ya, orang dulu. Allah Subhanahu. Ini Allah jadikan mereka khalifah. Mereka dilihat oleh makhluk-makhluk Allah, orang yang sangat mulia, bahkan makhluk mentaati mereka. Seperti mana kata Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullahu taala dalam kitab Miftahul Asrar, Miftahus Sarair, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, barang siapa yang takut pada Allah, tiap-tiap satu akan takut pada dia. Bahkan siapa yang taat pada Allah, tiap-tiap satu akan taat pada dia. Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia pernah mengatakan, awliya Allah juga, dia pernah mengatakan kepada orang yang mengikuti dia, kata Khalifah Harun Ar-Rasyid, seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala itu, makhluk ni akan ikut dia. Allah Subhanahu, dia khalifah, taat. Tetapi semua itu berlaku dengan izin Allah lah, perbuatan Allah lah, kurniaan Allah lah kepada mereka. Mereka tak ada kuasa, tapi Allah kurniakan anugerah macam tu kepada mereka. Okey ya. Allah. Dan perkara ni harus berlaku pada para awliya, kerana yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini masuk akal. Karamah itu bukan keluar akal, bukan tak masuk akal. Karamah itu benda masuk akal. Tapi yang cari itu cari adat, bukan cari akal. Orang kata apa karamah ni tak masuk akal, bukan tak masuk akal, tak masuk dalam hukum adat. Adat ni dia macam tak masuk ni, tak boleh nak pairkan dengan hukum adat. Tapi kalau hukum akal boleh. Akal logik kata karamah itu berlaku. Kalau luar biasa kerana apa? Akal menerima, harus menerima, akal menerima bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa dan Allah boleh menjadikan apa yang dia nak. Akal terima saja.
Bahkan wajib bagi akal menerima bahawa Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha berkuasa dan Allah menjadikan tiap-tiap sesuatu. Okey ya. Harus saja berlaku. Jadi Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Itu aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kadang-kadang makhluk-makhluk tu macam tu berkhidmat pula ada apa, singa dan sebagainya. Okey. Cerita apa tadi lupa dah. Apalah. Okey. Dan firman Allah Ta'ala, maka setiap orang yang kami ambil dengan dosanya, maka daripada mereka itu orang yang kami utuskan. Dia Khalifah Harun Rashid, nak cerita Khalifah Harun Rashid. Dia satu hari dia bagi tahu dekat orang yang ada bersama dengan dia. Dia tu seorang wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khalifah Harun Rashid ini, di dalam riwayat, dia setiap hari dia sembahyang sebanyak 300 ke 500 rakaat. Tu amalan setiap hari. Tu khalifah dulu. Orang yang memimpin umat Islam dulu. Lalu ni pemimpin yang menteri-menteri contoh semayang sehari semayang berapa kali? Kau banyak kutuk orang yang banyak daripada semayang. Alhamdulillah min dzalik. Kau banyak sembang projek, banyak sembang duit ringgit daripada semayang. Aulia Allah, khalifah-khalifah Islam dulu sibuk dengan semayang. Di samping mereka sibuk juga dengan pentadbiran dan juga menguruskan rakyat. Cuma Allah beri keberkatan waktu kerana mereka utamakan Allah, maka Allah selesaikan urusan sama manusia. Jadi dia semayang sehari 300 ke 500 rakaat untuk amalan harian dia. Allahumma salli Muhammad. Walaupun dia khalifah tapi sempat untuk solat. Ini keberkatan waktu, keberkatan mereka yang bersungguh-sungguh, yang benar hati mereka nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sempatkan mereka. Satu hari dia beritahu kat orang dekat dengan dia kata apa? Dia kata wali ni, dia kalau suruh, contoh kamu tengok bukit tu. Wali ni kalau dia beritahu kat bukit, bukit pindah kamu daripada tempat kamu, bukit akan ikut. Waktu tu bukit bergerak. Orang terkejut. Dia tahu bukit bukan aku suruh kau pindah, ni contoh saja. Contoh saja. Faham tak? Dia nak buat contoh kata kalau wali ni Allah Subhanahu, orang yang sentiasa orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kalau suruh bagi arahan pada makhluk-makhluk Allah ni, ikut dia faham. Bukit pindah, bukit akan bergerak. Tapi dia tak buatlah, wali tak buatlah tu. Contoh saja dia bagi. Tapi bukit waktu tu bergerak. Dia kata, wahai bukit, tetap kamu jangan bergerak. Kenapa? Aku hanya beri contoh pada orang ni. Maksudnya dia wali. Dia wali. Okey, dia wali. Tu kenali diceritakan, dia kalau orang perlukan duit jumpa dia, dia akan ambil daun, dia ramai-ramai akan jadi duit bagi. Tu kenali. Tetapi bukan mereka buat suka-suka dan untuk mengumpul kekayaan. Kadang orang perlukan dia bagi. Okey ya. Allah senang. Dan karamah seperti itu tidak berlaku pada kita. Kenapa? Kita masih cinta pada dunia. Kalau kita boleh ramah daun jadi duit, tiap-tiap hari dia kerja ramah daun, tak semayang, tak mengaji. Allah senang. Aulia Allah dia tak peduli semua tu. Ada kita ceritakan hari itu, makhluk-makhluk ni berkhidmat pada para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah senang. Allah senang Muhammad. Ada seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala dikisahkan dalam kitab Tazkiratul Auliya. Satu hari dia minta pada Allah, ya Allah, aku tak mau bekerja dah ya Allah dengan orang. Aku nak bercucuk tanam, aku nak makan sendiri hasil aku. Aku nak bergantung pada engkau semata-mata. Dia pergi belakang rumah, korek-korek tanah, nak tanam pokok lah untuk dia buat makanan, ubi apa semua, benda-benda yang boleh makan. Korek-korek tanah, tiba-tiba keluar emas berketul-ketul daripada bumi. Allah bagi kepada para awliya. Allah jadikan mereka khalifah. Tapi dia kata apa? Ya Allah, aku tidak berniat untuk mencari emas, tapi hanyalah aku nak bercucuk tanam untuk makan setiap hari. Dia tanam balik dia punya emas, dia korek tempat lain. Timbul lagi emas, tanam balik. Bukan emas yang aku nak, ya Allah, aku nak cucuk tanam, ya Allah. Tak mau lari niat. Aku nak cucuk tanam, bukan aku nak ni. Takut aku berpaling, hati aku nak yang lain. Aku ni tak betul dengan Allah. Tadi aku kata, aku dah menanjak, ya Allah, aku tak mau kerja, aku nak cucuk tanam. Supaya aku boleh petik hasil aku setiap hari boleh makan lah. Hasil ni yakinlah aku. Jadi keluar emas, dia nak buat yang lain, keluar yang lain. Allah uji dia. Bahkan ini juga tanda Allah beri pada dia kekayaan, tapi tak mahu. Takut berpaling hati daripada Allah SWT. Okey ya. Kita kalau itu macam mana? Okey. Itu khalifah Allah SWT. Okey, dia faham macam tu Allah. Terus dalam firman Allah Ta'ala, maka setiap orang kami ambil dengan dosanya, maka
daripada mereka itu orang yang kami utuskan ke atasnya ribut taufan. Dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala, karamah aulia. Syekh Abdul Qadir Jailani satu hari ada dia tengah makan ayam Allahumma salli Muhammad. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani juga anak-anak murid dia hanya makan roti kering setiap hari. Syekh Abdul Qadir Jailani makan ayam. Satu hari datang seorang ibu, dia ziarah anak dia di madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia tengok anak dia dijamu Allahumma salli Muhammad roti kering setiap hari, tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani makan ayam. Dia marah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia kata, wahai Syekh, kenapa engkau bagi anak aku makan roti kering setiap hari, engkau makan ayam? Engkau boleh makan ayam, anak orang engkau makan roti. Waktu tu Syekh Abdul Qadir Jailani dah selesai makan ayam, ada tulang saja. Waktu tu Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala tertepuk pinggan. Bangunlah ayam dengan izin Allah. Bangunlah engkau dengan izin Allah. Waktu tu ayam bangkit tulang-tulang dan jadi ayam balik. Hidup. Dia kata, kalau anak engkau boleh buat macam ni, baru dia boleh makan ayam. Kalau tak sampai ke sini, jangan makan roti kering saja. Senang. Maksudnya anak engkau tu masih ikut nafsu lagi, dia bukan orang istiqamah. Kalau bagi dia makan ayam, sekejap lagi dia tidur saja, tak mengaji. Dia malas beramal. Aku didik dia, nak turunkan nafsu dia. Macam tu dia nak abang. Akhirnya ibu dia kata, baiklah, aku percaya pada engkau, wahai Abdul Qadir. Wahai Syekh, bimbinglah anak aku ke jalan Allah SWT. Itu awliya Allah SWT. Syekh Abdul Qadir ni makan ayam bukan sebab nafsu dia nak makan. Makan sajalah. Ada orang bagi, contoh orang bagi, makan sajalah. Tetapi orang yang tak bersih jiwa dia, memang dia makan sesuatu itu keinginan dia, keinginan, nafsu. Dia nak hilangkan dulu keinginan nafsu anak ni. Nak jadikan hati dia hanya ingin Allah, bukan ingin selain Allah. Barulah nak makan apa pun tak apa lepas tu. Tapi selagi mana hati duk teringin nak makan itu, teringin makan ini, zikir tak teringin pun, ibadat tak teringin pun, Allah tak teringin pun, lagi tu dididik dia makan sedap. So, menyalahi nafsu. Itu bimbingan para mursyidin, para murabbi macam tu. Okey. Allah SWT. Jadi berlaku semua itu kepada para awliya Allah. Mereka khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin pada mereka. Allah jadikan semua itu sebagai tanda mereka ni mulia di sisi Allah. Mereka adalah khalifah. Tu apa dia panggil apa? Kekuasaan yang Allah bagi pada mereka. Kalau orang biasa, orang fasik, dia boleh merintah dunia ni. Dia boleh merintah manusia. Dan dia boleh buat apa saja juga. Tetapi kadang-kadang yang mereka nak buat pun tak terbatas. Daripada para awliya, Allah nak tengok perkara luar biasa pun, carikan adat pun boleh buat. Kalau orang biasa, hanya perkara yang tak cari adat lah boleh buat. Kebiasaan je lah boleh buat. Itu khalifah mereka, awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala waktu jadi khalifah. Ini khalifah rohani, khalifah juga manusia. Khalifah bumi, khalifah juga rohani. Allah SWT. Dia bukan sekadar khalifah kepada orang, rakyat dia, khalifah juga kerohanian. Kewalian, dia juga khalifah. Siapa? As-sahabah Nabi SAW, khususnya 4 orang sahabat Nabi SAW. Mereka lah Ghauth pada waktu itu, dan mereka juga adalah pemimpin pada masyarakat. Mereka memimpin manusia secara awamnya, dan mereka juga memimpin para awliya di alam kerohanian. Di kerohanian lah, orang-orang rohani. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad Syekh Al-Imam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari dia hantar satu gerombongan askar pergi berperang. Tiba-tiba waktu mana sedang berperang di sana, dia Allah perlihatkan pada dia apa yang berlaku di sana. Berapa bulan perjalanan dia pergi tempat perang dia duduk di Madinah, pergi nampak. Akhirnya dia kata apa? Wahai tentera Islam, pergi kamu ke belakang bukit, berunduk kamu ke belakang bukit. Dia jerit macam tu. Allah SWT. Dia duduk di Madinah, tempat dia berperang tu sebulan perjalanan baru sampai. Tapi semua orang dengar dia panggil apa? Suara Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu khalifah yang hakiki dia. Allah jadikan alam ni tengok mudah untuk depa, khidmat untuk depa. Kerana mereka berkhidmat pada Allah, kerana mereka mentaati Allah, Allah jadikan alam ni taat pada depa. Itu kehebatan khalifah-khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jarak itu mustahil sampai suara Sayyidina Umar, tapi Allah jadikan jarak itu tak menjadi mustahil daripada khalifah-khalifah Allah. Kerana Allah istimewakan mereka. Allah SWT. Seolah apa mereka nak Allah bagi saja. Berunduk kamu, akhirnya ni Sayyidina Umar lah, cakap dari Madinah ni. Tak perlu call pun. Zaman ni mungkin kena call lah. Zaman ni tak ada telefon, tak payah call, cakap terus ya. Seperti disebut oleh Al-Habib Kazim, guru kita semua. Dia kata apa? Wali-wali dulu, para habaib wali-wali dulu, syekh masyayikh dulu,
Kau nak jumpa anak murid dia, nak jumpa seorang syekh, dia hanya cakap dari jauh, "Wahai syekh, datanglah ke tempat aku. Aku nak jumpa engkau, kita nak bincang. Ataupun aku nak ziarah engkau, aku teringin nak jumpa dengan kau." Syekh tu dengar sana. Oh, syekh ni sekian tengah cakap aku dia. Pergi dia ziarah. Tu syekh-syekh dulu, wali-wali dulu. Nanti zaman Imam Mahdi tak ada dah ni teknologi yang macam ni. Tak tahu, Allah mungkin kita kembali macam tu komunikasi kita melalui hati kerohanian, keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu Syekh Abdul Qadir Jalani pernah satu hari tengah dia khutbah di atas mimbar, tiba-tiba ada seorang anak murid dia perempuan lah, tengah lalu satu jalan, tiba-tiba ada seorang perempuan mencuri barang dia dan juga cuba nak buat satu benda tak elok pada dia. Waktu tu dia minta tolong, "Ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong aku lah." Dan juga sambil-sambil dia panggil tok guru dia. Dia kata, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, Allah senang aku ni macam ni, hal keadaan aku macam ni." Syekh Abdul Qadir dengar. Pada duduk dalam sana tu jauh. Akhirnya dia ambil tongkat dia baling. Waktu dia tengok khutbah, dia baling. Tongkat tu terbang pergi pukul orang yang nak buat tak elok kat anak murid dia. Itu para mursyid Itu karamah dia. Okey. Kita kata betul ke tu? Betul Allah buat. Allah buat betul Allah boleh jadikan. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada menjadi masalah apa. Okey. Orang yang tak percaya karamah itu tak percaya Quran tu. Bahaya tu, hati-hati Quran banyak cerita karamah-karamah. Tengok di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, siapa boleh pindahkan singgasana Ratu Balqis mai ke sini, Palestin sini, Baitul Maqdis ni, daripada Yaman mai ke sini. Allah senang. Bangun jin Ifrit, kata aku boleh. Sebelum kau duduk ke tempat kau, sampai dah cepat. Ada seorang hamba Allah yang soleh, bukan nabi, bukan rasul, wali saja, orang yang soleh saja. Aku boleh lagi cepat pada dia ni, pada Ifrit. Sebelum kejip mata sampai dah. Dia kat tangan saya doa sampai terus. Macam mana satu benda yang duduk di tempat jauh perjalanan, berbulan-bulan perjalanan, tiba-tiba tak ada nak pejam lagi, ataupun sekelip mata tu dah sampai. Pindah macam mana? Siapa buat? Bukan wali ni buat, Allah buat. Tapi Allah izinkan berlaku pada wali ni kenapa? Nak tunjuk dia ni khalifah, dia ada kemuliaan. Allah sedang amat. Dan Allah jadikan makhluk ini seolah berkhidmat dan juga mentaati mereka. Itu khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Al-Quran. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah kata apa? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablikum. Kama istakhlafal ladina min qablihim. Ayat Quran ni. Allah jadikan mereka khalifah. Okey Allah senang amat. Maka setiap orang yang kami ambil dengan dosanya, maka daripada mereka itu orang yang kami utuskan ke atasnya ribut taufan, dan daripada mereka itu orang yang diambil oleh tempikkan, dan daripada mereka itu orang yang kami tenggelamkan ke dalam bumi, dan daripada mereka itu orang yang kami lemaskan, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, sebaliknya mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini pula Allah cerita tentang akibat-akibat orang yang memusuhi Allah, mendahkai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata pernah mereka itu kami setiap orang kami ambil dengan dosa mereka, dengan dosanya, maka daripada mereka itu orang yang kami utuskan ke atas. Ada orang berdosa dahaka dengan Allah, musuhi Allah ni, Allah kata apa? Pernah kami timpakan mereka ribut taufan. Seperti mana kaum Ad, Allah senang, didatangi oleh angin yang bertiup 7 layalin wa thamaniyat ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah hal tara lahum min baqiyah. Al-Quran. Allah senang. Ini cerita tentang kaum Ad yang mereka itu mendahkai, mendustai Nabi Hud alaihi salam. Cerita ni berlaku di Yaman. Tempat ni di Yaman, dan kita pernah ziarah tempat ni. Allah senang. Di Yaman kaum Ad. Allah senang. Mai satu angin dekat depa daripada haka pada Nabi Hud alaihi salam sampai tahap depa nak membunuh Nabi Hud alaihi salam. Datang waktu tu angin, Allah senang, yang bertiup selama 8 hari 7 malam. Allah senang. 8 hari 7 malam. Allah senang. Angin tu mai kuat ribut, mai angkat depa kat sana, kat udara sana, angkat dan pusing depa selama 8 hari 7 malam. Angkat, pusing depa. Sehingga kan bila habis 7 hari 8 malam, 8 hari 7 malam, waktu tu angin tu melempak ke depa ke bumi.
maka mereka turun tu jatuh kepala lu. Jatuh kepala lu, kata Allah, kamu dapat lihat mereka semua hancur binasa seperti mana pohon kurma yang dah mati. Ada pokok kalau dah mati jadi macam lembek gitu. Maksudnya jatuh kepala mereka terpacak di atas bumi, tu kaki mereka macam duduk kat atas gitu. Mati semuanya. Sampai Allah kata dalam Quran, fama ra'aitahum fahal tara lahum min baqiyah? Adakah kamu melihat mereka ini ada yang baqiyah, ada yang tinggal? Mana ada kaum Ad? Ada wujud di kaum Ad. Ada orang masuk Facebook kata saya lah kaum Ad. Tak ada hidup zaman Nabi Uhud, tak ada. Allah kata fama lahum fahal tara lahum min baqiyah? Tak ada seorang pun terbaki, semuanya tak ada. Adakah kamu melihat mereka itu ada baqi? Tak ada. Allah SWT. Bahkan mereka inilah yang kata dekat Allah dulu, yang kata dekat Nabi Hud AS, dia kata apa? Dan Nabi Hud kata apa? Wahai kaumku, bersembahlah Allah, taatlah pada Allah, tinggalkanlah yang selain Allah sembahan. Yang kamu sambung dengan Allah, Allah pencipta kamu, Allah ini, janganlah kamu mensyirikkan Allah dan sebagainya. Dan Allah boleh turun dengan kepada kamu azab kalau kamu mendahului dia. Allah akan ancam kau dengan azab. Waktu tu kaum Nabi Hud kata apa? Man ashadda minna quwwah? Siapa yang lebih kuat daripada kami lagi? Mana ada yang lebih kuat daripada kami? Mereka satu kaum yang maju dia punya zaman mereka. Satu kaum yang buat bangunan besar-besar. Mereka kaum yang sangat kuat. Badan mereka cukup besar. Allah SWT. Mempunyai kekuatan dan siapa tak dikalahkan mereka zaman tu. Sampai mereka sombong dengan Allah, sombong dengan Rasul. Dia kata, man ashadda minna quwwah? Siapa lebih kuat? Lebih kuat daripada kami. Kami yang paling kuat. Tapi tengok Allah hantar angin saja yang mereka tak nampak menghancurkan mereka. Angin tu lembut tapi boleh hancurkan orang yang mengatakan mereka paling kuat. Itu yang Allah hantar. Tak perlu hantar angin kuat-kuat, angin saja. Tapi dia tak boleh nak elak, dia tak boleh selamatkan diri mereka waktu mana duduk di awangan. Dan mereka dalam keadaan hidup, tapi duduk dalam keadaan tak boleh nak lepas daripada angin tu. Ini pusing dah kat atas. Mereka dilempak dan akhirnya mereka seperti mana pohon kurma yang dah mati, habis hancur semuanya, mati. Fahal tara lahum min baqiyah. Tu kaum dulu mereka lebih kuat daripada kita umat Nabi SAW. Tubuh mereka lebih besar daripada kita. Kekuatan mereka lebih kuat daripada kita. Kita ni lagi lemah. Kita COVID pun berselerak dah. Selaru dah. Tu tak main ribut, tak main lain-lain lagi. Lagi kecil yang Allah hantar zaman kita ni. Okey ya. Allah SWT. Okey. Allah. Itu azab. Dan ada di kalangan mereka Allah kata, kami datangkan kepada mereka, Allah matikan mereka dengan apa? Tempikkan. Pekikkan. Ada kaum-kaum dulu yang Allah utus Jibril kata salah, jerit, hancur terus dia kena satu pekikkan, jerit, mati terus, tak tahan, mati. Allah SWT. Kalau mengikut hadis akhir zaman, zaman Imam Mahdi akan ada suara dari langit. Allah Alam, suara malaikat akan suara apa? Allah Alam. Sayyidina Imam Mahdi nanti bai'ah, akan datang suara dari langit mengatakan, dia inilah Imam Mahdi, dia inilah Khalifah Allah Al-Mahdi, kamu ikutlah dia, bai'ahlah dia, taatilah dia, samalah dengan dia. Akan datang suara dari langit. Allah Alam, suara tu tak tahulah, mungkin satelit. Daripada satelit tu kita dapat info daripada handphone kita. Mungkin tu juga dikatakan suara di langit, ataupun memang suara betul, suara malaikat mungkin. Wallahu alam. Akhir zaman kita akan tengoklah kalau kita panjang umur zaman tu. Okey. Ada datang suara, mati semuanya, Okey, Allah SWT. Dan ada di kalangan mereka yang dahaka pada Allah, yang musuh Allah ni, kata Allah dalam Quran, kami tenggelamkan mereka. Allah tenggelamkan mereka. Ada yang Allah azab dengan Allah tenggelamkan mereka ke dalam muka bumi, tenggelam. Dan daripada mereka itu ada yang kami lemaskan, seperti Fir'aun dengan tentera dia, Allah lemaskan dalam laut. Maksudnya apa? Imam Haddad suruh kita renungkan, tengok orang yang dahaka kepada Allah, yang musuhi Allah, mereka tak selamat, sentiasa diancam oleh Allah. Mungkin angin akan hancurkan mereka, kalau tak angin mungkin tenggelam dalam bumi, kalau tak tenggelam dalam bumi mungkin kena suara dari langit mai hancurkan mereka, ataupun mungkin juga Allah SWT Muhammad, mungkin juga mereka dilemaskan oleh Allah SWT. Tenggelam, tsunami dilemaskan tu. Tsunami kena zaman kita. Zaman kita ribut badan orang mati. Zaman kita orang tenggelam dalam bumi badan mati. Contoh duduk di atas bukit buat rumah mewah, kita tengok tanah runtuh, tenggelam dalam bumi kan? Dalam bumi dah tu tanah. Zaman kita semua dah. Okey, zaman kita semua dah. Tapi Allah tak ambil semuanya, sikit-sikit. Kalau zaman dulu, kalau umat tu mendustai nabi mereka,
mendustakan Nabi mereka, seluruh umat tu dimatikan oleh Allah, tak tinggal seorang pun. Tapi umat Nabi Muhammad, betapa ratus ribu ataupun juta bilion orang mendustakan Nabi Muhammad, mendahakai Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya, tetapi tak dihancurkan semuanya. Kenapa? Ini umat yang Allah cintai, yang Allah kasihi, yang Allah sentiasa bagi peluang, bagi maaf, bagi maaf. Kenapa? Disebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Allah SWT. Dan Allah kata, tidaklah Allah menzalimi mereka, sebaliknya mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Allah buat begitu, Allah tak zalim mereka, adil kepada mereka. Tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, tak mau terima yang sebenar. Mereka mendustakan, mereka mendahakai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah Taala, orang-orang munafik itu lelaki dan perempuan, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh dengan kemungkaran dan menegah dari kebaikan. Maksudnya ni orang munafik ni ada orang perempuan, ada lelaki. Di antara ciri orang munafik ni, mereka menyuruh kemungkaran dan menegah dari kebaikan. Mungkar ni, perkara jahat-jahat ni, tak elok, maksiat apa semua, dia bersuruh. Dia anjur, sponsor pula. Bagi lesen pula buat. Bagi lesen buat. Oh, kalau kebaikan, dia cegah. Dia saman. Dia tangkap. Ada atar pula. Allah SWT. Bahkan akan diancam pula. Orang munafik dalam sifat mereka macam tu. Yang mungkar mereka akan suruh, yang kebaik mereka akan cegah. Alhamdulillah. Hingga firman Allah Ta'ala, dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang berterusan. Okay. Ini laknat Allah dan azab kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maksudnya Imam Haddad nak kita fikir semua ayat ni. Kita nak hidup kah kena laknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan macam ni? Okay, ya. Dan lagi banyak ayat Quran ni Imam Haddad letak dalam fasal ni. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ila qawlihi wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Qala ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan firman Allah Ta'ala lagi, orang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka penolong sebahagian lain. Mereka menyuruh dengan perkara baik dan menegah dari perkara mungkar. Ini sifat wali-wali. Ini sifat orang-orang yang Allah kasih pula. Yang golongan yang musuhi Allah, yang Allah benci, yang Allah akan azab mereka. Ciri mereka suruh mungkar, cegah baik. Orang beriman, orang soleh, wali-wali, mereka suruh yang baik-baik dan mereka cegah yang mungkar. Firman Allah Ta'ala, dan keridaan dari Allah itu lebih besar lagi. Demikian itulah kejayaan yang besar. Kamu kena fikir, kata Imam Haddad. Tengok Allah sebut dalam Quran, para wali ni mereka dapat ridha Allah yang paling besar. Bahkan yang paling besar adalah ridha Allah, dan mereka dapat kejayaan yang sangat besar, yang sangat agung. Dan firman Allah Ta'ala, sungguhnya orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia dan tenang dengannya. Dan akhir dakwaan seruan mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Allah SWT. Jadi Allah SWT, ini kelebihan-kelebihan orang-orang yang mereka itu Allah SWT mendapat ridha Allah, dan mereka adalah kekasih-kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tenang di dunia, mereka dapat ridha Allah, mereka dapat kelebihan, mereka dapat masuk syurga, mereka dapat keselamatan. Itu para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus. Jadi boleh pilih lah, nak hidup macam musuh Allah, nak hidup macam wali Allah. Okay, ya? Ni Quran semua dah ada. Faedah bentuk fikiran ini adalah rasa kasih pada orang yang bahagia dan dorongan nafsu ke atas mengikuti jejak mereka. Kalau kamu fikir tentang kelebihan orang yang wali, kelebihan kemuliaan wali-wali ni, kemuliaan Allah pada para wali, anugerah Allah pada para wali, kalau kamu renung macam ni, menyebabkan nafsu kamu akan terdorong untuk ikut jejak mereka. Bahkan kamu akan rasa kasih pada mereka. Kita dengar cerita wali-wali, kelebihan wali-wali, hidup kemuliaan wali-wali, hidup mereka yang sangat baik. Lama-lama kita akan kasih pada para wali. Dan beramal dengan amalan mereka. Kamu akan beramal dengan amalan mereka dan berakhlak dengan akhlak mereka. Dan juga marah kepada orang yang celaka dan dorongan nafsu ke atas mengelakkan diri dari amalan mereka dan akhlak-akhlak mereka. Dan bila kamu dengar cerita orang yang musuh Allah, yang celaka ini, yang buruk ini, diri kamu akan Allah SWT elakkan diri dari beramal seperti amalan mereka dan akhlak seperti akhlak mereka. Jadi kita dah tengok akibat orang yang jahat-jahat, kita pun dah tak mau ikut mereka. Macam tu. Terus jika kita berjalan menyelusuri perjalanan berfikir itu, kita akan keluar dari tujuan kita untuk meringkaskan karangan ini.
apa yang kami isyaratkan kepadanya ini cukup buat orang yang berakal. Kata Imam Haddad, jika kita berjalan menyusuri perjalanan berfikir itu, kita akan keluar dari tujuan kita untuk meringkas kita. Maksudnya apa? Kalau kita nak detailkan, kata Imam Haddad, perjalanan satu persatu cara berfikir ni, maka kita akan keluar dari tujuan karangan aku ni. Karangan aku ni nak buat ringkasan saja. Tapi kalau aku cerita detail, tak jadi ringkasan lah, jadi macam detail lah pula. Apa yang kami isyaratkan kepada ini cukup membuat orang berakal. Tapi siapa baca, renung elok-elok apa yang aku karang ni, ringkasan ni pun dah cukup. Okey, terus sehingga bahawa kamu menghadirkan di sisi setiap bagai daripada cara berfikir itu apa yang sesuai dengannya daripada ayat-ayat dan khabar-khabar dan athar-athar. Athar-athar ni daripada athar yang disebut oleh as-sahabah, kalam-kalam as-sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, semuanya kami telah isyaratkan kepada demikian itu di sisi setiap satu bagainya dengan menyebutkan suatu pada ayat yang sesuai dengannya. Jangan kamu berani berfikir pada zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Yang ni tak boleh fikir. Allah SWT. Maksudnya dia fikir Allah macam mana? Tak boleh. Tak boleh. Tak akan tercapai otak kita. Tak akan tercapai. Selagi mana kita dapat bayangkan Allah seperti ini, Allah, Maha Suci Allah daripada apa yang kita fikirkan. Kerana Allah tak dapat kita nak capai dengan akal kita yang lemah. Bahkan kita tak dapat nak kenal Allah macam mana, itulah kenal. Siapa tak mendapat, siapa yang tidak mendapat, itulah mendapat. Maksudnya apa? Tak dapat. Allah tak boleh, aku tak boleh kenal Allah, tak boleh kenal sesuatu. Itulah kenal cukup lah. Okey. Dari sudut mencari hakikatnya dan memahami kafiatnya, maka jarang sangat ghairah seorang dengan demikian itu, melainkan dia terjerumus pada ta'lil. Bahasa Arabnya apa? Ta'qil. Ta'qil lah. Dia terjerumus pada dia fikir lebih-lebih. Atau terlibat dengan tashbih. Tashbih ni apa? Dia menyamakan, dia menyerupai Allah dengan makhluk. Okey, sungguh diriwayatkan dalam keadaan ini marfu' diangkatnya kepada Rasulullah. Ni hadis marfu'. Nabi kata apa? Fikirlah pada tanda-tanda Allah, tafakkaru fi khalqillah. Allah. Ataupun tafakkaru fi ayatillah wala tatafakkaru fi dhatillah. Allah senang. Nabi kata fikirlah pada tanda-tanda Allah, kebesaran-kebesaran Allah, tanda-tanda kuasaan Allah, fikir itu cukup. Dan jangan kau fikir pada zat Allah. Allah macam mana jangan fikir. Tak akan capai. Kesungguhnya kamu tidak akan mampu padanya sebenar-benar mampu. Kamu tak akan dapat mengenal Allah sebenar-benar kenal. Tak akan dapat capai betul-betul. Sekali lagi, maka ini adalah apa yang kami maksudkan untuk menyebutkannya daripada adab-adab tugasan ini. Maksudnya apa? Ini adab. Jangan fikir tentang Allah. Fikir tentang makhluk. Fikir tentang akhirat. Fikir tentang orang soleh hidup macam mana. Fikir tentang kematian kita macam mana. Fikir tentang macam mana kita nak Allah senang mencontohi Rasulullah, maksudnya yang boleh kita fikir saja. Okay. Tujuan daripada wirid-wirid dan rohnya hanyalah hadir hati bersama Allah padanya. Maka di atas kamu dengannya dan kamu tidak akan sampai padanya selama mana kamu tidak menempuhi jalannya. Maksudnya apa? Tujuan daripada wirid-wirid itu wirid apa ni? Berfikir, tafakur. Tafakur jadikan wirid. Roh tafakur ni apa? Allah senang hadir hati bersama Allah padanya. Kalau kita tafakur renung, hati kita bawa pada ingat Allah, maka itulah ruh dan hakikat tafakur. Kalau tafakur tak menyebabkan kita ingat Allah, itu tafakur yang tidak ada ruh, tidak ada hakikat. Hanya zahir saya nampak tafakur macam baik orang tu. Tapi hakikatnya hati dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tafakur ni nak bawa hati kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di atas kamu dengannya. Maksudnya selalulah kamu itu berfikir dan juga hadirkan hati ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kamu tidak akan sampai padanya selama mana kamu tidak menempuh jalannya. Buat dulu, amal dulu, baru dapat. Melakukan amalan zahir serta berusaha keras untuk hadir bersama Allah padanya. Maksudnya kamu tak akan capai ingat Allah waktu tafakur ini selagi mana kamu tak amal, kamu tak usaha menempuh ataupun mencuba ataupun bermujahadah untuk amal. Katakan ngaji saya tak dapat lah, macam tu. Maka jika kamu mengekali perkara ini akan menyelubungi kamu cahaya-cahaya dekat dan akan melimpah ke atas kamu ilmu-ilmu makrifat. Kalau kamu selalu renung, fikir apa yang diajar oleh Imam Haddad sebelum ini, kalau semak balik sebelum Imam Haddad ajar apa, maka kamu akan diliputi cahaya-cahaya dekat. Lepas tu cahaya-cahaya dekat, itu cahaya-cahaya yang menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan melimpah ke atas kamu ilmu-ilmu makrifat. Allah akan bagi ilmu-ilmu makrifah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka di sisi demikian itu hati kamu akan menghadap ke atas Allah Ta'ala sepenuhnya. Dan jadilah hadirnya bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu perangai dan akhlak yang mantap baginya. Lalu jadilah kamu keberatan pula untuk hadir bersama makhluk di sisi hajat kepadanya. Bila selalu renung menyebabkan hati kita kuat ingat Allah, lama-lama kita dah tak ingat makhluk. Tak sibuk hati dengan makhluk, hanya sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terkadang kamu tidak kuasa di atasnya. Kadang-kadang kita ni tak rancang nak ingat Allah, tapi ingat Allah temailah hati kita. Tak dapat kita nak tahan. Ya, tapi kena terbuka dulu. Dengan tafakur. Dari keadaan ini timbul oleh ghaibah dan karam. Ghaibah itu hilang. Tak pandang diri dah. Allah SWT. Dan karam dan fana dari apa yang selain Allah. Ghaibah. Karam. Fana. Habis. Allah SWT. Dah tak sibuk dah dengan selain Allah. Tak pandang dah selain Allah. Allah saja. Ya. Sehingga selain demikian itu daripada pendapatan hati ahlillah, kita akan dapat apa yang para wali Allah rasa. Kuncinya tafakur, renung apa yang diajar oleh Imam Haddad. Asal demikian itu semuanya adalah kekal di atas amalan-amalan zahir dan memelihara amalan zahir ni apa? Apa Imam Haddad ajak buat saja. Itu zahir, buat saja. Dan memeliharanya serta berusaha payah untuk menghadirkan hati bersama Allah padanya. Buat apa Imam Haddad ajak, amalan apa Imam Haddad bagi ni buat. Yang kedua, cuba hadir hati waktu kita buat. Zahirnya buat, gerak. Tapi hati tu kena hadir. Ingat Allah, pandang, Allah bagi, pandang. Allah melihat kita, pandang. Allah tahu apa yang kita buat. Allah tahu niat kita. Ingat. Tak akan dapat akan hasil. Tambah yang terakhir pun dengan bawah ni. Waspadalah daripada kamu meninggalkan amalan wirid itu kerana bimbang kamu tidak boleh berterusan di atasnya. Maka demikian itu satu kebodohan. Hati-hati kata Imam Haddad. Jaga-jagalah daripada kamu itu tinggal amalan wirid yang aku ajak ni. Yang diajak oleh Imam Haddad ni. Kerana bimbang kamu tidak boleh berterusan di atasnya. Takut bila kamu tinggal saja wirid kamu, mula tinggal. Akhirnya tak buat-buat dah. Maksudnya kita kena cuba sedaya upaya untuk buat wirid-wirid yang diajak oleh para ulama, khususnya Imam Haddad sebut dalam kitab ini, dan jangan tinggal. Kalau tinggal lama-lama kita akan tinggal terus. Na'udzubillah min dzalik. Maka demikian itu satu kebodohan kata Imam Haddad. Esok kita akan sambung sehingga bahawa kamu tidak beramal pada setiap masa dengan sekira cergas dan lapang. Panjang bab ni. Esok insyaAllah habis bab tafakur ni. Sengaja kita baca cepat kan, sebab kita dah panjang bab tafakur ini ya. Kita masuk fasal baru pula. Kita baca atas rezeki lah, apa yang Allah bagi itulah kita cakap, apa yang Allah bagi itulah kita kongsikan insyaAllah. Alhamdulillah pada petang ini kita ada tajaan Sa'ad bin Yahya, Cik Ambi bin Ja'far, Arsyad bin Badan daripada Perak, daripada Perak. Allah SWT. Doa tahlil. Doa tahlil. Untuk arwah, doa. Semoga Allah jadikan arwah-arwah yang disebutkan, arwah-arwah yang diniatkan ini, Allah lapangkan kubur mereka dan Allah jadikan kehidupan mereka di barzah ini sebagai kehidupan, sehingga Allah masukkan tempat mereka ke dalam syurga bersama dengan para awliya salihin. Khususnya Nik Dahana binti Megat, suami, anak-anak, ibu mertua, arwah dan ibu bapa dan arwah bapa mertua dari Citra Kedah. Doakan semua kami semoga mendapat bimbingan Allah menjalan mengenalnya. Amin. Khususnya saya Ramdah dari Selangor, mohon Ustaz doakan arwah mak ayah saya dan arwah mak ayah mertua dimasukkan dalam syurga tanpa adab, tanpa hisab. Amin. Moga Ustaz doakan, mohon Ustaz doakan saya keluarga sihat dan beribadat hingga akhir hayat. Mohon Ustaz doakan adik saya Muhammad Yusof dan keluarga, Allah sembuhkan penyakit mereka. Semoga hidup dan mati kita semua dalam keadaan baik. Amin. Khususnya hamba Allah pada Kota Baharu Kelantan, semoga sahabat saya Luqman Marwan bin Muhammad Zahid keluarga dan Suhana binti Hashim dikurniakan kesembuhan dari COVID-19. Yang kedua, semoga saya diizinkan bertemu Rasulullah digunakan kesembuhan dan kesihatan yang baik zahir batin. Amin. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Khususnya Balqis keluarga dari Kuala Lumpur, doakan anak-anak saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik dan hidayah mengenal Allah, menjadi orang yang saleh dan suka melakukan taat kepada Allah dan Rasul. Amin. Semoga Allah jadikan anak yang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya Akmal Fahim bin Fakhur Razi Kuala Betas Kedah, doakan moga saya cepat sembuh, doakan moga saya terus kuat tabah dalam hadapi ujian, doakan supaya saya bersih hati, dikurniakan makrifah, kebaikan dunia akhirat dan mendapat ridha dan kasih sayang selamat daripada fitnah akhir zaman. Amin. Semoga Allah kubulkan hajat. Khususnya arwah diniatkan pada arwah Muhammad Zain dan keluarga Johor Bahru, dan ini juga penyumbang bil elektrik kita dan infak untuk beli kitab pengajian di rumah dosa. Jadi semoga Allah balas sebesar-besar ganjaran pada yang membayarkan
menginfak bayaran bil elektrik untuk Darsa Al-Ustaz, dan semoga Allah menjadikan setiap huruf daripada kitab-kitab yang diinfakkan ini jadi pahala, menjadi balasan syurga kepada yang menginfakkan, mewakafkan kitab-kitab yang dipelajari di rumah Darsa Al-Ustaz. Pahala sedekahnya pada ustaz, keluarga, arwah ibu bapa dan keluarga dan lain seluruh umat Islam. Amin. Semoga Allah sampaikan. Semoga Allah murahkan rezeki pengajar-pengajar kita, dan semoga Allah jadikan mereka asbab subur majlis ilmu, asbab semakin tersebarnya agama Allah, asbab terangkat balak dengan sedekah-sedekah dan infak mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang bersih jiwa, yang mendapat tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah beri kepada mereka kemuliaan dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.